Siti Nurhaliza tidak kisah shopping di pasar malam. Flat diceras hangus dijilat api. PDRM minta pemilik dashcam tampil jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kenyataan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin disangkal Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Rawa bahawa sejumlah perbuatan yang bertentangan dengan Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah di negeri itu. Itu kerana undang-undang bagi menangani kesalahan berkenaan sudah ada di peringkat persekutuan. Terdahulu, Muhyiddin mendakwa keputusan Mahkamah Persekutuan itu bermakna perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi suatu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Beliau juga berkata, jika ada mana-mana pihak yang mencabar kedudukan undang-undang syariah di negeri lain, ia juga akan diisytiharkan sebagai tidak sah dan berdasarkan duluan yang telah ditetapkan mahkamah. Antara peruntukan yang dibatalkan dalam keputusan itu ialah mengenai pemusnahan dan mencemarkan tempat ibadat Seksyen 11 liwat Seksyen 14, persetubuhan dengan mayat Seksyen 16, persetubuhan dengan bukan manusia Seksyen 17 dan gangguan seksual Seksyen 31. Pandangan berbeza diberikan Ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan sejumlah peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Beliau sama seperti Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sabli yang satu-satunya membuat penghakiman ingkar Jumaat lalu, namun atas sebab yang berbeza. Pertimbangan mereka adalah hanya berasas kepada undang-undang yang sedia ada terpakai, terutama merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga berkata, enakmen itu adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan yang telah menyokong pentadbiran PAS dalam 8 PRU berturut-turut. Katanya, mereka akur dan menghormati Perlembagaan Persekutuan dan keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi beliau yang bukan ahli PAS dan MP dari PKR yang politiknya menyokong dasar kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia menggesa supaya bersikap lebih adil bukan sahaja kepada kerajaan PAS di Kelantan tetapi keseluruhan majoriti rakyat Kelantan yang mahu syiar Islam ditegakkan di negeri mereka. Pemimpin parti komponen serta gabungan kerajaan perpaduan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati serta tidak sentiasa mengguris sensitiviti penduduk Bumiputera negara ini dengan cadangan bersifat perkauman. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kenyataan demi kenyataan berbaur perkauman yang dicetuskan pimpinan DAP amat berbahaya bukan sahaja kepada sensitiviti rakyat negara ini, malah keharmonian masyarakat. Ahmad turut mempersoalkan sama ada kenyataan kontroversi yang dikeluarkan beberapa pimpinan DAP itu sengaja dibuat bagi melihat dan mengukur reaksi Bumiputera atau menguji tahap kesabaran golongan itu. Katanya, beberapa kenyataan kontroversi pimpinan DAP itu bermula dengan cadangan Lim Kit Siang berkenaan Perdana Menteri Bukan Melayu, pengerusi DAP Wilayah Persekutuan, Tan Kok Wai, pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koham, pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa syariah dan pengerusi DAP Perak, Ngakomeng, Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Dalam pada itu, Ahmad yang juga Ketua UMNO bahagian Pontian dan Timbalan Pengerusi UMNO Johor itu berharap supaya semua pimpinan parti komponen dan gabungan kerajaan perpaduan supaya lebih cakna selepas ini.
Walaupun menerima gelaran penyanyi nombor 1 oleh rakyat Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza sememangnya terkenal dengan sifat rendah diri. Pelantun lagu Wajah Kekasih itu sekali lagi mencuri perhatian warganet apabila beliau dan keluarganya berbelanja di pasar malam menerusi video yang dimuat naik di TikTok. Bukan itu sahaja, netizen juga memuji sikap Siti Nurhaliza yang tidak sombong serta sentiasa tersenyum ketika didekati peminat. Maklum balas dari netizen mengatakan beliau masih pergi pasar malam walaupun dikenali ramai, terbukti memang Siti seorang yang humble. Satu lagi respon dari netizen adalah Siti seorang yang sangat murah dengan senyuman. Jiran dakwa ternampak percikan api daripada sebuah rumah di unit kediaman di tingkat 17, Flat Sri Sabah Ceras yang dilaporkan hangus terbakar semalam. Pemilik rumah berkenaan, Miss Law berkata, dia tidak berada di rumah semasa kejadian dan berada di sebuah pusat beli belah di Ceras. Katanya, dia mengetahui insiden berkenaan setelah menerima panggilan daripada sepupunya kira-kira jam 9.45 malam. Dia yang tinggal bersama ibunya di kediaman itu berkata, dia sangat terkejut dengan insiden kebakaran itu. Selain kehilangan tempat tinggal sejak lahir, dia dan ibunya turut mengalami kerugian ribuan ringgit serta pelbagai dokumen pribadi musnah dalam kebakaran itu. Bagaimanapun, dia bersyukur tiada kemalangan jiwa terbabit dan kebakaran tidak berlaku ketika penghuni sedang tidur. Polis Diraja Malaysia PDRM mempelawa pemilik kamera papan pemuka atau dashcam agar tampil menjadi saksi untuk setiap kes kemalangan atau samseng jalan raya bagi membantu kelancaran UPS Selamat 21 sempena Tahun Baru Cina ini. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanian Ramlan berkata, kerjasama tersebut akan memudahkan siasatan pihak polis terhadap setiap laporan kemalangan yang diterima sepanjang operasi tersebut dilaksanakan. Katanya, dengan pendekatan itu, semua pemilik dashcam akan menjadi mata-mata awam kepada semua agensi penguatkuasaan. Terdahulu, beliau memaklumkan seorang lelaki tempatan yang memandu secara berbahaya di jambatan berdekatan Taman Alam Perdana, Jalan Air Putih seperti dalam video rakaman video dashcam yang tular telah ditahan pihaknya pada jam 12.30 hari tadi. Beliau berkata rakaman tersebut membantu siasatan polis mendapatkan waktu kejadian yang tepat iaitu pada jam 8.15 pagi 8 Februari lepas. Penyanyi dan pelakon popular Siti Nordiana yang melayari kehidupan tanpa lelaki bergelar suami terus dihujani persoalan jodoh, lebih-lebih lagi apabila strategi pemasaran sempena konsert solo pertamanya mencetuskan tanda tanya. Tidak berniat mencipta publiciti murahan, Siti Nordiana atau lebih mesra disapa Nana menyifatkan strategi pemasaran seolah-olah ingin menamatkan zaman solo itu selari dengan konsep konsert memori berkasih Siti Nordiana 25 tahun yang bakal berlangsung di ZEP Kuala Lumpur pada 11 Mei depan. Akui tidak pernah lelah menjawab persoalan jodoh dan perkahwinan. Malah terus gagah melangkah dengan hanya bertemankan cinta hati iaitu satu-satunya anak tunggal Muhammad Ryan Nakai. Wanita kelahiran Felda Sendayan, Negeri Sembilan mengakui sehingga kini masih hidup sendiri dan hanya ditemani kerjaya seni yang dibina sejak 1999. Dalam perkembangan lain, Nana menafikan karier lakonannya berjalan agak perlahan sejak kebelakangan ini. Sekian saja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.